Alhamdulillah Auda ya, Hani dan juga Auda penonton sekalian, telah kita tadi mengikuti lintas langsung di Rampai Pagi ini bersama dengan rakan-rakan kita ya di ketiga-tiga daerah, dan seperti yang kita janjikan sekarang kita bersama dalam segmen Rauda Hati ya, dengan bawakan tajuknya Reset Hati dan juga Minda. Ya, bersama dengan tetamu kita yang sudah pun kita jemput ke studio bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Adi Zaki bin Haji Matasim, seorang kaunselor, untuk membicarakan mengenai dengan topik kita mengenai dengan reset hati dan minda ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Saya biasa panggil ustaz lah ya. Jadi lebih sudah lama sebetulnya saya ingin berkesempatan untuk bersama. Silakan Hani. Okey, baik. Ingin mengetahui ni sebenarnya mengenai dengan topik Rauda Hati pada kali ini, reset hati dan minda. Tapi sebelum kita mendalami, apa pula dengan pengertiannya ni Ustaz, dengan reset ni? Apakah yang dimaksudkan? Silakan Tuan. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqani fa huwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa idza mitu fa huwa yashfin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Kita menyebutkan tentang tajuk kita pada pagi tentang reset hati dan minda. Kenapa kita ni menyentuh tentang perkara ini? Kerana kita ni lagi lama lagi lama akan masuk ke tahun baru. Jadi biasanya bila memasuki tahun baru ni, masing-masing kita ni memasang azam. Memasang azam dan memasang cita-cita, apa azam tahun baru, apa cita-cita tahun baru. Dan kadang-kadang kita ni bila sudah berada sepanjang tahun yang lepasan itu ya, 2023 ni, kemungkinan kita ni sudah macam hilang ya punya balance-nya tu. Fokus. Yeah. Mungkin tercicil sedikit, terlebih sedikit, terkurang sedikit dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi untuk mengembalikan kepada jalan yang lurus semula, jadi kita pada sempurnalah awal tahun baru ni. Jadi masing-masing mempunyai semangat kan tu, semangat untuk menanamkan cita-cita, semangat, azam dan sebagainya tu. Maka perlulah kita berbalik semula kepada untuk mereset kata ni punya hati, kata ni punya minda, kata ni fokus balik. Fokus balik apa yang kita ni mau capai, apa punya target. Jadi seperti mana kita ni tahu reset atau reset ini maknanya adalah kita ni menetapkan semula. Reset maknanya kita menetapkan semula, kemudian mengulang semula, dimulakan semula, diulang tetap. Jadi mungkin sepanjang seperti yang saya kata tadi, bahawa sepanjang tahun-tahun yang kita ni lepas ya, 2023 ni, mungkin ada perkara, kalau kita mau muhasabah lah, mungkin tadi ada kekurangan, mungkin ada kesilapan, ataupun mungkin ada yang belum dapat dicapai. Maka adalah lebih baik kata ni menilai semula, muhasabah semula, untuk setting semula kita ni punya pemikiran, kita ni punya otak, kita ni pemikiran, kita ni minda kita ni, dan juga apa yang penting lagi daripada hati kita ni. Jadi bermula daripada hati. Bermula daripada niat. Sebab tu dalam kalau tadi balik kepada peristiwa hijrah baginda Rasul sampurna, Rasulullah menekankan tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap kata ini, perbuatan kita ini adalah ada niat masing-masing. Innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan disertakan dengan niat. Dan setiap individu itu masing-masing mempunyai niatnya tersendiri. Apa ia punya sebalik orang usaha yang dibuatnya tu, apa ia punya kemauannya sendiri sebalik usahanya tu. Jadi ini perkara yang orang lebih targetnya. Kalau kita balik kepada Islam, di sebalik kita punya kerja, di sebalik kita punya usaha, kita ni mesti menyimpan apa niat matlamat kita sebenarnya. Adakah pertama sekali mungkin kita ni punya niat itu kerana Allah semata-mata untuk mencari pahala, atau mungkin niat kita itu kerana mau dipuji mungkin, ataupun mungkin niat kita itu, kalau orang yang berkerjaya ni orang
Ia mau naik pangkat dengan cepat contohnya, dan macam-macam lah niat masing-masing. Jadi itu yang kita ni muhasabah semula. Kita ni lihat dan ditetapkan semula apa kita ni punya usaha yang kita buat itu, semangat yang ada ni kita ni bekerja, maka kita ni nilai semula apakah sebenarnya aku punya kemauan, target kita ni itu, niat kita ni itu. Itulah kita ni kita ni punya pengertian tentang apa makna riset semula minda kita ni, hati kita ni. Yang penting hatilah sebenarnya. Bermula daripada hati, kita ni punya niat, maka akan dipikirkan dengan pemikiran yang positif, dengan usaha-usaha dan ikhtiar dan sebagainya. Itu yang penting. Dalam kita ni untuk menuju ke landasan kita ni kembali untuk menuju landasan yang kita ni jadikan sebagai satu target ataupun matlamat kata Ustaz tadi apa riset untuk yang kita ni perlu ada Ustaz dalam kehidupan kita ni untuk kelangsungan seterusnya Ustaz, mungkin dapat dikongsikan bersama. Pertama sekali, seperti saya katakan dalam hadis bagi Rasulullah pun sudah sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap perbuatan itu hendaklah berlandaskan kepada niat masing-masing. Dan setiap individu itu mesti ada niat yang tersendiri yang disimpannya. Seperti saya katakan tadi, kenapa ia rajin? Apa niat di sebaliknya? Pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Karena yang mungkin untuk dipuji contohnya. Biasanya orang cuma itulah. Ya mesti mau dipuji katanya kalau ia mau kerja rajin dan sebagainya. Sebab itu Rasulullah pernah mengingatkan ketika mana sahabat berkumpul dalam satu perkumpulan halaqah. Maka sahabat ini bercerita pasal Dajjal. Maka Rasulullah pun menyampuk. Ya Rasulullah, apa yang kamu ceritakan ini? Ya Rasulullah. Ya sahabatnya kami bercerita tentang pasal Dajjal. Ya Rasulullah, aku lebih takutnya satu perkara ni daripada Dajjalnya. Sebelum Dajjal tiba, akhir dunia ni nantinya, yang paling takut satu perkara. Ya sahabat, apa tu ya Rasulullah yang Tuhan takutkan sebelum Dajjal timbul? Ada perkara yang Rasulullah takutkan. Kata Rasulullah, aku takutnya orang syirik khafi. Aku takut syirik khafi. Orang beramal bukan kerana Allah. Jadi itu yang aku takutkan. Jadi bila orang beramal bukan kerana Allah, amalan itu jadi rusak. Kurang nilainya. Mungkin bernilai di mata manusia, tapi di sisi Allah ia rusak. Jadi itu yang Rasulullah aku takutkannya. Jadi sebelum datangnya Dajjal merusakkan manusia, umat Islam dengan macam-macam fitnah-fitnahnya tu, ini yang akan merusak manusia dulu katanya. Bila berlaku syirik khafi ini ialah umpama kata Rasulullah semut hitam yang berjalan pada waktu malam. Ini nampak. Dan syirik khafi ini ada dua. Pertama sekali ialah riya. Dan yang kedua ialah sum'ah. Yang pertama sekali riya itu kita faham riya, menunjuk-nunjuk. Kemudian yang kedua sum'ah. Sum'ah ni macam mana? Sum'ah ni kata ni mau apa yang kata ni buat itu orang lain menyebut-nyebut. Kata ni buat, pertama sekali kata ni buat, kata ni sabut. Walaupun orang bertanya, aku tu buat tadinya, aku yang buat tadi tu katanya. Kalau bukan aku punya pertolongan tadi tu dia siap tu macam tu. Jadi menyebut, mengungkit. Ataupun kalau dalam bab ibadat, orang nak bertanya pun, tadi malam aku tahajud banyak, itu aku mengantuk aninya. Mengantuk kayak pagi. Malam tadi bertahajudnya. Patah aku tahajudnya. Macam kurang apa. Orang nak bertanya, tapi ia mencerita. Sama je macam hal kerajaan. Yang buat satu perkara, kalau itu selesai, orang dah bertanya, tapi mengungkit. Aku yang buat tadi itunya, kalau anda menjadi itunya, macam tu. Sum'ah. Jadi mau apa yang dibuat itu disabut, kalau sekurang-kurangnya ia sendiri menyambut, ia menceritakan, memberikan negara orang, mengkhabarkan negara orang, dan yang kedua, ia mau apa yang dibuat itu disebar-sebarkan lagi, dicerita-ceritakan lagi. Itu yang apa yang disebutnya sum'ah. Jadi sum'ah ni macamnya orang, kadang-kadang ada orang syok sendiri juga, ia buat, ia mau. Ialah dipujilah tu. Biasanya cuma macam lebih kurang macam beria juga. Bila orang tu membuat perkara riya,
Biasa memang kita faham ya menunjuk-nunjuk kepada orang lain, membuat yang terbaik, tapi di belakang dan dia buat yang terbaik, tapi di depan orang yang buat terbaik untuk ditunya dipuji. Ataupun sekarang ni yang saya takut dalam bab ria ni ialah bab ibadah. Banyak orang beribadah menunjukkan ibadahnya tu, contohnya hatta sampai kepada orang ya contohnya ya umrah ataupun haji, dia pernah dibuatnya live contohnya. Tidak salah, untuk kenang-kenangan boleh buat live boleh, tapi janganlah time beribadah. Selepas beribadah buatlah penggambaran. Time-time tadi tawaf punya orang kan sambil sebetul tadi buat penggambaran kan. Ataupun pada staf yang pernah saya lihat juga ya setting dia punya kameranya tu Allahu Akbar, ni sembahyang setting kamera. Jadi ini melampau lah orang. Kalau ni duduk berzikir, ni boleh buat live atau sama. Ini solat, ini time sembahyang. Kemudian hatta lagi kepada satu tahap apa namanya ni, ia menyuruh orang lain menggambar time sujud. Kau gambar aku sujud. Jadi itulah. Jadi ini perkara yang orang terlampau berlebih-lebihan. Jadi kita ni memasang niat tadi untuk tujuan lillahi ta'ala. Sebetulnya kalau tadi balik kepada kisah 3 orang hamba Allah yang Allah panggil di akhirat, 3 orang, ya Allah, kenapa kau syahid? Kenapa kau digelar dermawan? Kenapa kau digelar qari? Ada orang beritahu aku syahidnya kerana aku lillahi ta'ala, kerana aku mau aku berjuang di jalanmu, aku mati syahid. Kata Allah Ta'ala, bukan. Kau mati syahid kerana kau mau dipuji untuk kau ni seorang pemberani, digelar seorang pemberani. Jadi bukan mati syahid matu kerana aku, kata Allah Ta'ala. Kenapa kau dermawan? Aku sedekahkan sini. Kau mau bersedekah ni untuk tujuan kau disebut sebagai dermawan. Orang yang ada duit. Bersedekahkan sini. Mau dipuji macam itu. Bukan kerana aku, kata Allah Ta'ala. Kenapa kau jadi qari? Kerana kau mau dipuji suara mulawa. Bukan kerana aku, kata Allah Ta'ala. Jadi ini merusak amalan kan tu. Sayang. Jadi perbuatan yang baik, tapi bila dalamannya tadi itu, niat tadi itu sudah tidak betul lah. Tidak dirisetnya dengan betul, disetnya dengan settingnya dengan tidak betul, maka jadi rusak. Nampak dari luaran dia baik, tapi daripada dari segi lillahi ta'alanya tu, dari segi pandangan Allah Ta'ala ada nilai. Itu yang tadi nak maulah. Sebab tu niat ini kata ulama, an-niyah azmul qalb ala amal far au ghairi. Niat itu ialah satu keazaman yang ada dalam hati atas amalan yang wajib dan amalan-amalan yang lain. Nah, jadi al-farqu bainal ibadah wa adah pinnya. Kata ni punya perbezaan antara adat kebiasaan kata ni dengan satu amalan itu dianggap ibadah ialah niat kata ni. Kenapa tadi buat ini biasa saja katanya, contohnya aku buat hari-hari biasa saja, maka ia adat, tiada pahala. Kenapa kau buat macam ni? Kena lillahi ta'ala. Contohnya yang tadi ambil satu perkara yang mudah, tidur umpamanya. Kenapa kau tidur? Biasa aku tidur hari-hari. Jadi adat kan tu biasa tu, tidak ada pahala. Tapi kalau niatkan kenapa tidur hari-hari? Aku mau rehat supaya aku ada tenaga cukup bekerja lillahi ta'ala, dapat rezeki, dapat mencari rezeki. Maka tidurnya ada nilai ibadah. Kena niat saja itu, niat. Jadi niat itu betul. Walaupun perkara itu adat, biasa dibuat tiap-tiap hari, rutin, tapi oleh kerana yang membuat dengan niat yang betul tadi, maka nilainya ibadah. Nampak? Ya, adat biasa. Tidur, makan, minum semuanya tu. Tapi oleh kerana disettingkan dalam hatinya, aku buat ini lillahi ta'ala supaya aku aneh, cuma tu. Jadi, apa yang dibuatnya sepanjang hari itu tadi, nilainya menjadi ibadah. Itu yang penting. Syukur, Alhamdulillah. Macam itulah. Jadi bagaimana caranya Tuan Ustaz untuk kita ni beristiqamah dalam kita ni masang niat? Kadang-kadang kita ni melakukan suatu perkara amal ibadah tersebut ataupun dalam pekerjaan dan kehidupan seharian kita ni pada permulaannya syukur Alhamdulillah dengan niat yang murni. Namun kadang-kadang reaksi orang sekeliling yang kadang-kadang boleh menimbulkan rasa riak ataupun apa yang telah pun dikongsikan oleh Tuan sebentar tadi, rasa ingin suka dipuji. Bagaimana caranya untuk menghindarkan diri supaya niat itu sentiasa murni lillahi ta'ala dan supaya ianya tidak berbolak-balik? Bagaimana?
Silakan. Alhamdulillah, ini satu perkara yang perkara yang orang yang memang selalu ditanya oleh orang ramai bahawa macam mana untuk istiqamah tu katanya. Ya. Sebab tu dalam konteks kehidupan kita ini, katanya balik kepada tujuan hidup kita ni ya. Sebab tu dalam kaedah mengatakan al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara yang kita buat, setiap perkara yang kita buat ni mesti ada dia punya tujuannya. Ya. Al-umur bimaqasidiha. Ada dia punya tujuan, dia punya matlamat. Jadi untuk mengistiqamahkan tadi itu, untuk supaya istiqamah ialah balik kepada riset tadi ni. Sebab tu Rasulullah mengajarkan tadi, kenapa setiap dalam ibadah tadi kena pasang niat dulu. Ya. Mau sembahyang usalli, mau puasa nawaitu sam, contoh. Mau ani nawaitu. Kenapa setiap perbuatan dipasang niat? Fokus. Ya. Memfokuskan yang kita buat itu ialah kerana Allah Taala. Sebab tu setiap perkara ibadah yang kita ni buat ada ia punya permulaannya, mukaddimah, iaitu dengan cara berniat. Ya. Itulah tujuan berniat tu. Sebab tu Imam Ghazali mengatakan, Imam Syafi'i mewajibkan seboleh-bolehnya semua sekalinya mesti ada fokus dulu. Usalli fardhu zuhri, usalli fardhu subhi, usalli ada. Nawaitu macam tu, fokus dulu. Ya. Ini insya-Allah dengan cara terbiah macam tu tadi dapat mengistiqamahkan kata ni. Mungkin di tengah-tengah perbuatan mungkin ada tergelincir sedikit. Ya. Rialah tu, tapi tadi balik semula, fokus semula. Ya, tu macam tu yang kehidupan kita ni dah. Kalau tadi tergelincir sedikit, ada timbul rasa ria, timbul rasa atau macam-macam, tadi balik semula, luruskan semula. Aku buat ni lillahi ta'ala, macam tu. Itu yang penting. Sebab tu pentingnya tadi sentiasa riset dan sentiasa. Bukan hanya bersempena tahun baru, bersempena atau bersempena segala boleh setiap amalan. Ya. Innamal a'malu tadi itu setiap perbuatan. Yang dimaksudkan nanti ya. Baik, dengan keterbatasan waktu yang tadi ada ni ya, kurang daripada 2 minit ini Ustaz ya. Kesimpulan yang mungkin dapat disampaikan. Dah terasa. Ini panjang masa lagi. Jadi okey, tadi balik sebab itulah kalau tadi lihat kepada slide yang seterusnya ni, kalau tadi ditanya kenapa kita ni mau hidup di dunia ni, kita boleh lihat slide itu. Kerana ada orang niatnya untuk tujuan bahagia, ada niatnya orang untuk tujuan ia dapat ilmu, ada orang tujuan untuk kaya raya, ada orang untuk tujuan macam-macam tujuan lah. Jadi berbalik kepada tujuan-tujuan tadi, kita ni balik fokus kepada lillahi ta'ala tadi itu. Lillahi ta'ala, aku buat ni walaupun mungkin aku tujuan untuk mencari rezeki, untuk mencari jadi orang kaya, untuk berilmu dan sebagainya tu, tadi balik juga kepada aku buat semuanya semata-mata kerana Allah. Supaya Allah reda aku. Ya. Reda aku supaya orang yang berilmu, reda aku supaya orang yang kaya dan sebagainya macam tu. Itu yang penting. Balik semula kata dia. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Tuan Ustaz Muhammad Adi Zaki bin Haji Matasim, seorang kaunselor, kerana telah pun berikan pencerahan mengenai dengan segmen Raudah Hati kita. Tajuknya hari ini, Riset Hati dan Minda. InsyaAllah ini akan dapat menjadi salah seorang yang sentiasa mempunyai niat yang mulia dalam segala apa yang kita lakukan. Terima kasih Tuan Ustaz. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.